Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bang. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, apa lagi? Macam biasalah, tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan ceritakan satu ilmu yang korang akan rasa jijik nak dengar, iaitu ilmu kepala najis. Nak bahasa elok kepala najis lah, dua-dua tak elok pun. Dengar nama ilmu ni pun korang dah rasa jijik, betul tak guys? Tapi benda-benda macam ni memang ada tau. Ilmu kepala najis ni ada macam-macam kaedah dan macam-macam kegunaannya. Kalau lelaki yang guna ilmu ni untuk hebat diranjang, pemikat, kebal pun boleh. Kalau perempuan pula nak suruh suami dengar kata macam mayat hidup. Antara amalan yang kena buat untuk dapatkan ilmu ni ialah kena menyutubuhi mayat wanita dan bertapa selama 40 hari tanpa mandi. Dan paling menjijikkan, dalam tempoh tu pengamalnya disyaratkan menyapu najis sendiri ke muka dan beberapa bahagian yang lain tanpa membersihkan diri selain membaca beberapa mentera tertentu. Dikatakan ilmu kepala najis ni benar-benar mujarab untuk menjadikan pengamalnya perkasa dan mampu bertahan hingga berjam-jam ketika melakukan hubungan kelamin. Berjam-jam kot, nak buat apa? Tapi guys, aku pernah terbaca dalam satu blog pasal ilmu ni. Ada dua orang lelaki berasal dari selatan tanah air, berusaha dalam lingkungan 50-an macam tu, mengaku mengamalkan ilmu ini untuk menjadi hebat diranjang dan handal memikat perempuan. Akibatnya ilmu ni mula memakan diri apabila lelaki tu mengaku sanggup menjadikan anak gadisnya sendiri sebagai alat untuk memuaskan nafsu walaupun dah ada 4 orang isteri. Dalam satu kes lain pula membabitkan seorang doktor yang mengamalkan ilmu ni. Dia sanggup merogol pembantu klinik dan amahnya semata-mata untuk memuaskan nafsu dia. Guys, bukan seorang je tapi dah 4 pembantu rumah yang bekerja dengan doktor ni cabut lari kerana tidak sanggup menahan nafsu binatang doktor tu. Pada mulanya isi doktor ni heran lah, kenapa pula pembantu rumah dia asyik berhenti je. Sebab pekerjanya tu tidak pernah mengadukan apa-apa masalah pun dekat dia. Tiba-tiba je nak berhenti. Bagaimanapun perbuatan keji doktor tu terbongkar selepas isteri dia sendiri terserempak suami dia sedang menindih pembantu rumahnya di ruang tamu rumah. Disebabkan dah kantoi, si suami mengaku pernah menjadikan 5 lagi pembantu rumah sebelum ni sebagai pemuas nafsu. Selain pembantu rumah, doktor ni juga turut menjadikan kaki tangan yang bekerja di kliniknya sebagai tempat memuaskan nafsu, menyebabkan ada yang tidak tahan dan berhenti kerja. Sebelum ni, si doktor ni dah 2 kali bercerai dengan suami dia. Bagaimanapun disebabkan termakan pujukan, dia rujuk kembali dengan harapan suami dia akan berubah. Bagaimanapun harapan hanya tinggal harapan kerana doktor ni masih meneruskan tabiat lama sekalipun mengaku sudah bertaubat. Guys, ada juga setengah orang Melayu dulu amalkan ilmu ni untuk menjadi kebal. Dia orang panggil ilmu ni sebagai kebal tahi atau kebal najis. Kebal jenis ni diperolehi dengan memakan kepala najis sendiri yang diletakkan di dalam sebiji pisang dan diamalkan setiap malam Jumaat selama 3 malam berturut-turut dengan syarat-syarat dan mentera tertentu. Yang paling aku sedih bila aku terbaca pasal ilmu ni yang diamalkan oleh seorang perempuan. Disebabkan cemburu buta, perempuan ni mengambil jalan mudah untuk mengikat suaminya daripada perhatian perempuan lain, sehinggakan suami dia meninggal dunia tau guys. Okay guys, kisah dia macam ni. Kisah ni berlaku lebih kurang 12 tahun lepas lah. Perempuan ni aku bagi nama dia Ju lah, bukan nama sebenar. Ju ni berhenti kerja sebagai kerani di sebuah bank selepas dia berkahwin dengan seorang ahli perniagaan. Suami si Ju ni memang seorang yang baik dan ketika itu usia suami dia awal 40-an. Selepas 6 bulan berkenalan, diorang mengambil keputusan untuk berkahwin. Selepas setahun berkahwin, Ju dikurniakan seorang anak lelaki dan mengambil keputusan untuk berhenti kerja bagi menumpukan perhatian terhadap urusan rumah tangga. Tapi sejak dia berhenti kerja, jiwa Ju ni tak tenang setiap kali suami dia keluar bekerja atau outstation. Walaupun Ju ni tahu suami dia seorang lelaki yang baik, tapi hati dia tetap tak tenang. Sikap cemburu buta dia tu semakin menjadi-jadi sampai suami dia pun rimas.
setiap kali suami dia balik outstation je, diorang mesti bergaduh sebab si Ju ni tanya benda-benda yang bukan-bukan, yang suami dia tak buat pun. Kadang-kadang Ju sendiri rasa sikap dia tu agak melampau. Suami dia hanya diam dan tenang je melayan kerana baran si Ju ni. Selepas beberapa jam bertekak, bergaduh semua bagai, hubungan diorang baik balik, macam tak ada apa-apa je yang berlaku. Guys, ada satu hari ni si Ju ni tidak lagi bergaduh dengan suami dia. Sebaik saja suami dia balik dari outstation, tapi si Ju ni dia minta izin untuk balik ke kampungnya di Perlis. Guys, Ju balik ke kampung sebenarnya ada misi dia sendiri. Dia sebenarnya pergi ke negara jiran berjumpa dengan Bomoh. Dia minta Bomoh tu buatkan suami dia supaya ikut je cakap dia. Korang nak tahu tak guys, Bomoh tu suruh Ju masukkan setitik darah dari jari manis tangan kiri dia ke dalam makanan atau minuman suami dia dan beberapa mentera yang perlu diamalkan. Guys, lebih teruk lagi, Bomoh tu suruh Ju letakkan sedikit kepala tahi dalam makanan suami dia supaya dia akur dengan apa saja yang Ju cakap. Korang tak payahlah tanya aku macam mana dia ambil tahi tu. Korang boleh imagine sendiri. Betul tak guys? Masa tu memang si Ju ni tak fikir panjang guys. Ikut je apa Bomoh tu suruh. Selepas sebulan, Ju dah nampak perubahan pada suami dia. Suami dia langsung tak keluar rumah dan menyerahkan tugas-tugas di pejabat kepada staf dia je. Guys, suami dia juga tidak tidur malam dan hanya memanggil nama si Ju ni je. Lama kelamaan, suami dia terbaring macam mayat hidup guys. Ju sedar semua yang berlaku disebabkan perbuatan syirik dia, dan selepas memberitahu perkara sebenar kepada ibu bapa dia, diorang pun mula mengobati suami si Ju ni dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas pelbagai ikhtiar, suami dia beransur sihat walaupun tidak sepenuhnya. Ju minta ampun kepada suami dia dan menceritakan apa yang terjadi dekat suami dia. Masa tu guys, Ju nampak air mata suami dia berjurai, sedih dengan perbuatan si Ju ni. Sebaik je suami dia mengangguk dan menerima maaf dari Ju, si Ju ni meraung, menangis dan memeluk kaki suami dia. Suami Ju hanya tenang dan mengusap rambut dia tanpa sebarang kata-kata guys. Guys, ni part paling sedih guys. Keesokan harinya guys, ketika azan subuh, suami dia memanggil Ju buat kali terakhir guys sebelum menghembuskan nafas. Guys, Ju mengaku sejak suami dia meninggal dunia, dia dah berpindah balik ke kampung keluarganya di Perlis. Ju tidak boleh tinggal di rumah tu lagi guys sebab terlalu banyak kenangan, sehingga kan perasaan menyesal tu masih ada lagi dalam jiwa Ju ni sampai sekarang. Sedih guys aku baca kisah ni. Sampai meninggal suami dia disebabkan cemburu buta. Ayat-ayat Al-Quran kan banyak, buat apalah guna bom-bom ni semua. Guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni dan suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali guys. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.